صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Ibu ayah semua sihat? Makcik pakcik semua sihat ke? Waalaikumsalam. Apa Tuan Hardi, juga pada Puan Norisa, Puan Zaliha, Puan Serina, Puan Nazifah, Puan Norizan, Puan Laila. Waalaikumsalam pada semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan ibu ayah semua dengan berbagai jenis kemuliaan. Allah, hari malam terakhir kita bertemu. InsyaAllah lah. Sedih jugalah tinggalkan ibu ayah yang semua committed. Ibu Laila, Ibu Zaliha, setiap malam ada Ibu Norizan, Ibu Nazifah, Ibu Serina, Masya Allah. Ibu Hadijah, Ibu Hadijah yang nama Facebook dia Bunga Lawang. Moga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita lah untuk kita istiqamah dalam bulan Ramadan ini melakukan amal kebaikan sampailah kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini kita akan terus baca insya-Allah fasal yang keempat. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan hadiahkan Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam Ibn Juzai Al-Gharnati radhiyallahu anhu dan sekalian para awliya dan sekalian para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim.
Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir bagi pembacaan kitab An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin karya Maulana Al-Imam Muhammad bin Juzai Al-Gharnati radhiyallahu taala anhu. Waalaikumsalam Ibu Nodia, Ibu Maryam, Cik Maryam, Ibu Zainun, ahlan bikum jami'an. Committed sampai terakhir, alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, kita terus pada pembacaan muka surat 139. Kita minta sahabat kita Ustaz Amar untuk bacakan muka surat 139 fasal yang keempat. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain wa bi ulumikum fid darain amin. Fasal keempat, berkenaan syurga dan neraka. Ketahuilah bahawasanya Allah telah menjadikan syurga ini tempat kenikmatan dan ganjaran, menjadikan neraka tempat azab dan balasan. Maka syurga itu akan dimasuki oleh mereka yang bahagia, iaitulah kaum mukminin, dan mereka akan berseronok di dalamnya dengan pelbagai nikmat dari makanan-makanan, minuman, wanita, khadam, pakaian, istana dan selain itu, berdasarkan apa yang tersebut dalam Al-Quran pada tempat-tempat yang banyak. Antaranya firman-Nya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, disediakan baginya dua syurga, Ar-Rahman, hingga akhir surah. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Dan selain itu dari ayat-ayat dan tersebut sifat-sifat syurga di dalam hadis yang banyak lagi sahih yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh sejumlah besar para sahabat. Ketahuilah bahawa ahli syurga akan melihat Allah, dan itu telah ditunjukkan oleh firman-Nya yang berbunyi, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Telah tersebut perihal tersebut dalam hadis-hadis sahih yang banyak lagi terang menunjukkan makna tersebut. Ia telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh sekelompok dari kalangan sahabat, antaranya Abu Hurairah, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Suhaib ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri, dan selain mereka dari para imam. Ketahuilah bahawasanya nikmat syurga itu kekal, tidak terputus, dan ia telah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan firman-Nya, la yamassum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin, mereka tidak akan disentuh susah payah dalam syurga itu, dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripadanya. Firman-Nya, la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum azabal jahim, mereka tidak merasakan kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Dan di sana hadis-hadis yang banyak lagi sahih menyebutkan makna ini. Telah sepakat umat Islam atas yang tersebut. Semoga Allah menjadikan kita sebahagian dari ahlinya dengan kelebihan dan rahmat darinya. Adapun neraka, maka ia akan dimasuki. Amin. Amin. Adapun neraka, maka ia akan dimasuki oleh golongan kufar dan pendosa. Mereka akan diazab di dalamnya dengan pelbagai azab berdasarkan apa yang tersebut dalam Al-Quran. Wal'ayazubillah. Pada banyak tempat, antaranya firman-Nya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba
labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah disediakan untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Lagi firman-Nya, Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana khemah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Dan selain itu dari ayat-ayat Al-Quran serta juga telah disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Adapun kufar, maka semestinya mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, tidak terputus. Dan ia telah ditunjukkan oleh firman-Nya yang berbunyi, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka mati dan terlepas dari seksa, dan tidak pula diringankan azab neraka itu dari mereka. Dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya. Lagi firman-Nya, ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Balasan buruk yang demikian ini ialah kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat keterangan Allah sebagai ejek-ejekan, dan kerana kamu telah membiarkan diri kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, maka pada hari itu mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka dan mereka tidak diberi peluang untuk bertaubat, memperbaiki kesalahannya. Lagi firman-Nya, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berdosa daripada kalangan mukminin, maka ada sebahagian mereka akan diampunkan Allah dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan ia telah ditunjuki oleh firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutunya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Setiap yang telah datang sebutannya dalam Al-Quran dari penyifatan Allah akan dirinya dengan rahmat, keampunan dan maghfirah, ia juga telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun sebahagian mereka yang Allah balaskan dosa mereka, maka akan dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya dengan rahmat dan syafaat Nabi SAW, dan seterusnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Ketahuilah bahawasanya mukmin tidak akan kekal dalam neraka. Dalilnya tersebut dalam firman Allah yang berbunyi, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya. Maka sesungguhnya jika dia kekal dalam neraka, maka tidak terhasillah pahala bagi imannya dan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutunya dengan sesuatu apa jua dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Daripada sunnah pula terdapat hadis yang banyak lagi sahih yang telah diriwayatkan daripada Nabi oleh sejumlah para sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, Anas, Huzaifah dan Imran ibn Husain. Ia juga telah diriwayatkan oleh para imam dan inilah mazhab Ahlus Sunnah. Mereka telah mentakwilkan apa yang menunjukkan percanggahan bagi apa yang tersebut itu dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Wallahu Baik. a'lam. Berkenaan dengan bab yang terakhir daripada hari akhirat adalah menceritakan hal ehwal syurga dan juga neraka. Dan Tuan Guru radhiyallahu anhu meletakkan bab ini pada bab yang terakhir. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri setiap daripada kita ini dengan apa? Dengan pengakhiran yang baik. Iaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kesemua daripada kita ni ke dalam syurga dan menjauhkan sekalian daripada kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sila. Oh, tak dengar. Orang terlangkah. Tadi tak dengar langsung tadi. Okey, baik. Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu mengakhiri bab pengajian bab akidah ini dengan menceritakan berkenaan dengan syurga dan neraka adalah kerana nak menunjukkan ataupun kerana nak memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni diberikan perakhiran yang baik, iaitu kita ini dimasukkan ke dalam syurga dan kita dihindarkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan semata-mata kelebihan dan kurnia daripada dia semata-mata, bukanlah daripada amalan kita yang tidak seberapa ni. Baik, dalam syurga insya-Allah nanti kita akan merasa kenikmatan yang sangat-sangat insya-Allah. Insya-Allah kita ni ibu-ibu ayah bukan apa kita minta lah, tak maulah ada apa di kalangan kita Allah Ta'ala uji dan sebagainya, kita minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala bagi kita ini merasa kenikmatan di dalam syurga insya-Allah, positif dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Allah Ta'ala bagi kenikmatan makanan, minuman, wanita, khadam, pakaian, tempat tinggal, istana yang besar dan sebagainya. Kesemua itu diceritakan di dalam Al-Quran dengan penceritaan yang sangat-sangat detail. Sehingga kan kita bila kita ambil satu nikmat di dalam syurga, kita berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat, kita ambil makanan, dia pindah dari satu makanan kepada makanan, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada diri kita ni merasakan kenikmatan yang baru, tidak pernah dirasa kenikmatan sebelumnya. Itu dipanggil apa? Dipanggil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di mana di dalam syurga. Dan last kali Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita nikmat yang paling tinggi, iaitu memberi peluang kepada kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Sebab itulah kata Tuan Guru radhiyallahu taala anhu, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Semua muka pada ketika itu berseri-seri di dalam syurga insya-Allah. Muka-muka kita jadi berseri-seri di dalam syurga dan kita semua melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuan Guru radhiyallahu anhu menceritakan berkenaan azab. Azab api neraka ni kalau kita tengok, ya Allah, Allah Ta'ala cerita tu dengan apa? Dengan menggambarkan kepada kita satu keadaan yang sangat-sangat teruk. Boleh? Seorang itu bayangkan dia kekal abadi jikalau dia mati dalam keadaan kufur. Kita orang Islam, kata Tok Guru, insya-Allah kita takkan masuk dalam tidak akan kekal api neraka. Tu kufur tidak akan kekal api neraka. Tu kufur. Boleh? Bahkan orang Islam ni dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat ada something kebaikan yang kita buat, Allah Taala ampunkan. Allah Taala ampunkan. Daripada apa? Daripada kejahatan-kejahatan yang lain, dengan Allah Taala tak masukkan kita ke dalam neraka, masukkan kita ke dalam syurga. Saya suka dalam hadis Syama'il
Nanti insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah akan baca kitab Syama'il dengan Ustaz Omar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ada seorang lelaki. Dia dia cerita di hari akhirat lah. Ketika dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan dia. Maka dibentangkan di hadapan dia itu dosa-dosa dan disembunyikan dosa-dosa yang besar. Nah, dia apa? Allah Taala bawa dosa-dosa A, dosa B, dosa D. Yang tu kiranya dosa-dosa kecil-kecil tu. Boleh? Dan Allah Taala tak sebutkan dosa-dosa besar ni. Maka bila dibentangkan kepada hamba tadi, dosa-dosa dia, maka Allah Taala kata, hang buat benda ni ya, hang buat benda ni ya. Maka setiap yang Allah Taala tanya, dia kata, ya Allah, saya yang buat, ya Allah. Dia kata, ni hang buat juga betul dah. Sedangkan waktu bila Allah Taala tanya kepada dia dosa-dosa yang kecil bahawa dia lakukan, dia iaitu orang yang apa? Orang yang dibentangkan dosa dia itu menanti-nanti. Dia risau akan dosa besar yang bakal Allah Taala bentangkan lagi di hadapan dia. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kata kepada dia, okey, aku ampunkan semua dosa hang dan masuk hang ke dalam syurga. Tu dia. Terus lelaki tu kata, hak yang di akhirat kata, Allah Taala, wahai Allah Taala, aku ada benda yang tak dibentangkan lagi ni. Maksudnya ada dosa-dosa yang lain tak ditunjukkan di hadapan dia, tak dibentangkan di hadapan dia. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dia, maka tidak diambil kira dosa-dosa besar yang dia lakukan sebelum ni. Maka di kalangan para ulama mengatakan boleh jadi ada satu-satu amalan yang mana dia buat itu dia harap sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada dia dan tidak mengambil kira apa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sebelum ini. Sebab itu para ulama ridwanullahi taala alaihi mengatakan kepada kita, janganlah kita sesekali meremehkan mana-mana kebaikan. Jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau sesekali hina benda yang baik, mana-mana benda baik pun, walaupun sekecil-kecil perkara. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau berjumpa dengan saudara engkau hal keadaan wajah kau tersenyum. Benda simple. Senyum di depan saudara kita, jaga hati kawan kita, benda simple. Tapi kita tak tahu. Boleh jadi itu asbab Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kita dan merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam syurga. Dan jangan, ni ulama tambah lagi, dan jangan kita meremehkan mana-mana kejahatan kerana kita tak pasti. Boleh jadi kerana kejahatan itu walaupun dia remeh, penyebab kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa'azubillah. Jadi kita kadang-kadang kita tak perasan. Kita cakap dekat mak ayah kita tak perasan. Dia cakap dekat kawan-kawan kita, kadang-kadang kawan kita terasa kita tak perasan. Yang disebutkan dalam hadis bahawa ada wanita hanya kerana dia kurung kucing, tak bawa kucing tu buat pergi makan, maka Nabi SAW kata dia dihukum dengan apa? Dihukum dengan api neraka, wa'azubillah. Boleh? Jadi benda nampak macam simple je, tak ada apa, binatang, kucing ke ada apa, tapi kerana berbuat satu kezaliman pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampak benda simple, kita tak tahu itu menjadi penyebab terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahu mana satu amalan Allah Taala nak pilih untuk menjadikan kita menyebab masuk syurga, dan kita pun tak tahu mana amalan kejahatan yang Allah Taala boleh jadikan benda itu sebagai penyebab kita dilaknat masuk ke dalam api neraka, wa'iyyazubillah. Minta jauh di benda itu daripada berlaku pada setiap seorang daripada kita. Boleh? Yang terakhir yang dinyatakan oleh Tumar radhiyallahu taala anhu adalah berkenaan dengan orang Islam takkan kekal dalam api neraka. Dan ada yang akan, walaupun dia buat dosa, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Jadi masalah berkenaan, ni penting Ibu Ayah, masalah syurga neraka ni semata-mata milik Allah Ta'ala. Semata-mata milik Allah Ta'ala. Kita tak ada hak. Tak boleh kita kata,
pakcik kata, ya Allah, saya ni sembahyang tarawih 20 rakaat tak pernah tinggal lah. Maka memang saya ni wajib dapat syurga. Boleh cakap macam tu? Ibu ayah boleh cakap itu, pakcik boleh cakap itu, pakcik boleh? Confirm saya ni ahli syurga dah. Boleh? Tak boleh kita kata kepada orang tu duduk tengah minum arak, orang tu tengah berzina, kita kata depa, dia ni penzina, confirm ahli neraka, celaka dah dia ni. Tak boleh cakap itu. Sebab kerja tu kita panggil kerja siapa? Syurga neraka ni Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja kita. Bukan apa? Bukan kerja kita. Jadi semuanya ada tertakluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah masalah pelaku, kita dah sebut dah, pelaku dosa besar di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kata mereka tak confirm lagi masuk neraka. Cuma kita kata kebarangkalian itu ada. Dia bagi kebarangkalian saja. Berbeza dengan puak Khawarij, puak Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawasanya pelaku-pelaku dosa besar kesemuanya celaka dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Kita Ahli Sunnah tak. Kita Ahli Sunnah kata tak boleh menghukum. Kita hanya kata orang yang melakukan dosa besar, dan kalau dia mati ketika dia melakukan dosa besar tu, kita hanya kata dia ni dalam bahaya kehendak Allah Ta'ala. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala siksa dia, boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan dia. Itu dipanggil masalah berkenaan dengan pelaku dosa besar. Jadi tapi kalau orang yang mati kafir tu tak boleh nak buat apa lah. Mati tak ada mengucap, itu tak boleh nak buat apa lah. Jadi benda paling bahaya sekali adalah kekufuran, adalah syirik. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita ni daripada perkara-perkara tersebut, kekufuran dan syirik, dan mematikan kita dengan kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita baca penutup kitab muka surat 147, baca Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Penutup kitab. Ketahuilah bahawa iman adalah asal bagi segala kebaikan. Ia adalah syarat penerimaan amal yang soleh. Bahawasanya mensahihkan akidah itu perkara yang amat dituntut daripada apa yang telah Allah wajibkan bagi hamba-Nya. Maka wajiblah kamu berusaha bersungguh-sungguh pada yang demikian itu. Di sini aku menasihatimu dengan apa yang dapat mengukuhkan keyakinanmu dan menguatkan insya-Allah agamamu. Aku juga akan memberi amaran kepadamu berkenaan apa yang akan menyesatkan dan merosakkan akal dan hatimu. Adapun nasihatku bagimu itu maka 4 perkara. Pertama, membaca Al-Quran Al-Azim, bertadabbur ayatnya dan memahami makna-maknanya, kerana ia akan menerangkan hati dan melapangkan dada. Firman Allah SWT, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita menggembirakan bahawa orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Allah telah menamakannya sebagai hidayah, rahmat, cahaya, penawar, keterangan, berita gembira dan petunjuk. Sabda Nabi SAW, Kitabullahi fihi naba'un ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum huwal faslu laysa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahu Allah huwa hablullahil matin wa huwa dhikrul hakim wa huwa siratul mustaqim وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حي قالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. Kitab Allah, padanya khabar sebelum kamu, khabar selepas kamu,
hukum di antara kamu. Ia adalah kata putus yang bukan gurauan. Barang siapa yang meninggalkan daripada golongan zalim, maka akan Allah hancurkan mereka. Barang siapa yang mencari petunjuk pada selainnya, akan Allah sesatkannya. Dialah tali Allah yang kukuh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Dia tidak akan diseleweng hawa nafsu, dan tidak akan dicampur aduk oleh kata-kata manusia. Tidak akan kenyang daripadanya para ulama, dan tidak akan lusuh kerana banyak diulang, dan tidak akan habis keajaibannya. Dialah yang tidak akan diakhiri oleh jin tatkala didengarinya melainkan dengan berkata, sesungguhnya telah kami dengar Quran yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada pedoman, maka kami beriman kepadanya. Barang siapa yang berkata dengannya akan dibenarkan, barang siapa yang beramal dengannya akan diberi ganjaran, barang siapa yang menghukum dengannya akan berlaku adil, dan barang siapa yang menyeru kepadanya akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Baik. Kedua, Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu pada penutup kitab ini menganjurkan kepada kita beberapa nasihat. Kita alhamdulillah dah khatam, kita dah baca kitab akidah ni, alhamdulillah kita dah bincang, oh ini akidah yang wajib kita imani, kemudian apakah dalil-dalil dia, kita alhamdulillah settle. Cuma sekarang ni dalam tempoh untuk kita mengukuhkan akidah tu dalam diri kita, itu satu. Kemudian bagaimana kita nak menghayati akidah tersebut. Maknanya bukanlah akidah itu sekadar benda yang kita hafal, kepercayaan semata-mata, bahkan dia itu diterjemahkan dalam amalan. Bila kita solat, kita rasa khusyuk. Bila kita buat satu amalan, kita rasa kita duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memang tidak ada benda yang lain untuk apa? Untuk kita apa? Kita hadapkan amalan kita melainkan hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah ni di akhirnya dia akan memberi makna keikhlasan. Akidah ini akan memberi makna kita bertawakal pada Allah Taala. Akidah ini akan membantu kita khusyuk dalam salat. Akidah ini akan membantu kita untuk meninggalkan perkara-perkara keji dan munkar. Dan akidah ini itu dipanggil akan menjadi sebati dengan hidup kita. Maka Tuan Guru radhiyallahu anhu menganjurkan kepada kita 4 nasihat. 4 nasihat dan 2 amaran. Nasihat yang pertama adalah banyak berdampingan dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, Ibu Laila, saya akan terangkan berkenaan dengan kita akan masuk syurga bukan kerana amalan. Nanti insya-Allah saya akan terangkan kepada Ibu Laila kenapa kita kata Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ni bukan dengan amalan, tetapi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Ibu Laila. Saya terang dulu sekejap. Saya akan terang lagi lah. Baik, itu kalau siapa nak beli kitab tu boleh lagi tu Ustaz Omar tu. Kita bakat-bakat lah beli kitab tu nah. Baik. Okey. Jadi yang pertama, mesti berdampingan dengan Al-Quran Al-Karim, duduk dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, apa yang dikandung daripada Al-Quran itu, daripada makna-makna, daripada anjuran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita makin rapat berdampingan dengan Al-Quran, makin Allah Ta'ala menjaga kita. Dan makin kita ni akan jadi sebati dengan apa? Dengan agama Islam dan juga ajaran akidah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sebut dalam hadis yang panjang dibaca oleh Ustaz Amar tadi, kelebihan Al-Quran. Al-Quran ini ada cerita sebelum kamu, cerita orang selepas kamu, dan dia itu adalah kata putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan gurauan, semuanya serius. Dan kemudian siapa yang ambil akan dibenarkan. Boleh? Siapa yang tidak ambil maka dia telah berlaku zalim, dan seterusnya daripada kelebihan Al-Quran. Boleh? Ya. Baik, kita tengok yang kedua pula. Saya minta Amar baca kedua. Yang kedua. Okey. Kedua, membaca hadis-hadis Nabi SAW dan menelaah sirah baginda, memahami kalamnya dan mengikut sunnahnya, maka sesungguhnya kamu akan melihat dari keindahan tingkah lakunya dan hikmah kata-katanya suatu keajaiban yang dapat dijadikan pedoman kepada orang yang berakal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Demi bintang semasa ia menjunam, temanmu Nabi Muhammad SAW yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar, dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah, dan ia tidak memperkatakan menurut hawa nafsu dirinya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sabda Nabi SAW, aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang tidak akan kalian sesat selagi kalian berpegang dengannya, kitab Allah dan sunnahku. Ya, yang kedua adalah kita pegang sunnah Nabi SAW. Dan alhamdulillah, kalau kita ikut dengan Ustaz Omar, kita ada ikut pengajian tafsir, betul? Nah, ibu-ibu ayah ada kan ikut pengajian tafsir dengan Ustaz Omar, jangan tinggal. Kemudian yang kedua, kita ikut dengan Ustaz Omar, kita akan dapat pengajian hadis Nabi SAW. Kalau betul-betul kita ikut, Allah Ta'ala akan bagi cahaya dalam hati kita. Boleh? Membantu kita dalam kehidupan kita ni, dan kita akan makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Jangan lupa. Kemudian yang ketiga, yang ni pun alhamdulillah saya nampak Ustaz Omar ada buat bacaan hadis-hadis berkenaan kelebihan para sahabat, cerita-cerita orang salaf soleh, maka itu kena baca. Ni ketiga baca, Amar, ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, mengetahui perihal salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan mengikuti jejak langkah mereka dan meninggalkan perkara bid'ah. Sabda Rasulullah SAW, sahabatku ini seperti bintang, maka dengan mana-mana dari kalangan mereka yang kamu ikuti, nescaya kamu peroleh petunjuk. Sabda Nabi SAW lagi, tatkala baginda ditanya berkenaan golongan yang selamat, mereka yang berpegang dengan apa yang dipegangku dan para sahabatku. Sabda baginda lagi SAW, jauhilah perkara yang diada-adakan, maka ia adalah kesesatan. Maka barang siapa yang sampai kepada zaman itu dari kalangan kalian, maka peganglah sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin selepasku. Peganglah ia dengan gerahammu. Baik, yang saya sebutkan tadi, kita pegang dengan Al-Quran, kita pegang dengan hadis. Bukan kita pegang dengan ikut dan kita sendiri ya. Jangan kita kata nanti ibu-ibu ayah buka tafsir terjemahan, ibu ayah baca sendiri, lepas tu ibu ayah kata kami pegang dengan Quran dan Sunnah. Tak boleh. Makna berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ini adalah dengan apa? Dengan faham yang diwarisi turun-temurun bersanad sampai Rasulullah SAW. Dan tidak ada mereka yang mewarisi kefahaman tersebut melainkan para ulama. Para ulama. Kalau Ustaz Omar, dia mengaji dengan Maulana yang apa? Di South Africa, kemudian yang mereka ni bersanad sampai kepada India, sampai kepada ulama Mekah, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Dan saya dengan Ustaz Omar, alhamdulillah kami bersambung sanad dengan ulama-ulama Mesir. Maka sampai juga kepada Rasulullah SAW. Boleh? Jadi mesti kita mengikut apa yang dinyatakan pahamannya itu dalam dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah dan kalangan para ulama yang muktabar. Boleh? Yang keempat, Yang keempat, takwa Allah Ta'ala dan istiqamah atas ketaatan dan meninggalkan maksiat yang perkara yang keji. Meninggalkan maksiat iaitu perkara yang keji, maka itu sebahagian perkara yang dapat menambah cahaya pada mata hati, sebagaimana lawannya akan menutup mata hati. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan Allah akan menambahkan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk. Dan amal-amal yang baik yang tetap kekal, faedah-faedahnya itu lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum
فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Dan firman Allah SWT pada perkara sebaliknya, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Firman-Nya lagi, Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Adapun apa yang aku berikan amaran tentangnya itu dua perkara. Baik, adapun apa yang aku berikan amaran tentangnya itu dua perkara. Okay, kita masuk kepada amaran yang dinyatakan oleh Tuan Mengar radhiyallahu anhu. Tadi 4 nasihat. Yang pertama dengan Al-Quran, kemudian hadis, sirah Nabi SAW, kemudian sirah para sahabat, para salafus soleh, dan kemudian yang keempat, kita banyak beramal soleh. Bila kita banyak beramal soleh, Allah Ta'ala akan kekalkan hati kita ni dalam keadaan yang bercahaya. Jadi kalau buat dosa, walaupun dosa kecil, akan ada titik hitam di dalam hati kita. Lepas tu menyebabkan kita jadi macam payah nak beramal, nak bangun solat. Itu sebenarnya ada titik hitam tu dalam hati kita. Bila nak orang panggil, jom kita sembahyang, dia jadi macam, ajak aku sembahyang pula. Macam aku tak reti lah, dia jadi macam benda-benda tu sebenarnya titik-titik hitam dalam hati kita. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuci hati kita daripada titik-titik hitam tadi. Biarkan bila kita melakukan amal soleh, kita banyak berzikir, banyak solat dan sebagainya, Allah Ta'ala akan cahayakan balik hati kita dan lembutkan hati kita. Baik, kita pindah kepada dua amaran yang disuruh oleh Tuan Guru radhiyallahu anhu. Pertama, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu klasik yang bukan syar'i, seperti falsafah dan nujum. Maka itu selalunya menjadi penyebab lemahnya iman, gelapnya hati dan menghasilkan kebencian dalam hati orang mukminin. Dalam masa yang sama, ia adalah ilmu yang tidak berfaedah, lagi tidak pernah diajar oleh para Nabi dan Rasul. Jika Allah ketahui padanya itu kebaikan, nescaya akan diutuskan para Rasul dengannya. Sungguhnya Umar telah mengarahkan supaya dihumban buku-bukunya ke laut dan berkata, jika di sana ada kebaikan, maka apa yang telah Allah tunjukkan kita itu lebih baik darinya. Boleh? Okay, yang pertama ni ada ilmu-ilmu falsafah lama ni, ilmu-ilmu kuno ni. Ilmu berkenaan dengan ketuhanan Yunani, ketuhanan Buddha apa semua ni. Benda-benda ni kita panggil secara umum tidaklah bermanfaat untuk kita. Secara umum. Kecuali memang gengnya profesor-profesor universiti nak kaji perbandingan agama tu, iyalah. Kita ni nak buat apa mengaji? Boleh nak beramal? Wa'yazubillah, beramal apa? Tak ada apa. Lepas ilmu nujum, ilmu tilik nasib, ke semua merapu. Bila kali kita jadi apa? Sangka buruk, jangan keluar rumah ni, kalau keluar ni jadi apa? Jadi tak elok. Kalau nampak baju warna hijau, yang tu orang yang bawa nasib malang pada jadi jahat. Kita kepada kaum muslimin yang lain. Baik, kedua, mengamati perkara yang muskil dan menyibukkan diri dengan kekeliruan dan syubhah, dan menyebut-nyebut aliran yang bertentangan seperti aliran kufar dan ahli bid'ah, maka ini akan menyuntik rasa syak dalam hati dan menggoncang tiang keimanan. Maka kerana itulah agama menyuruh supaya menahan diri dari beberapa perkara dan melarang daripada banyak bertanya dan melampau dalam menyelidik. Seluruhnya jangan duk melampau-lampau, duk
fikir pelik-pelik sangat. Boleh? Benda yang sepatutnya kena fikir, dia tak fikir. Dia duk fikir benda yang merapu-rapu. Boleh? Yang contoh saya bagi, yang kisah yang diceritakan oleh Maulana Syekh Jamal Faruq pada kami, Syekh ataupun Syekh Aiman, Syekh Aiman. Syekh Aiman Dardir. Dia kata waktu dia mengaji dengan Syekh Saleh Ja'fari ni, ada orang Mesir ni pelik. Dia duduk fikir pening 2-3 hari. Orang tanya Syekh tanya, "Apa duk pening apa ni?" "Aku duk pening lah. Allah Taala kata Nabi Iblis ni dia ada zuriat-zuriat. Dia ni anak siapa? Iblis ni mak dia siapa? Pak dia siapa? La ilaha illallah." Saya nak tanya, ya, Ibu Ummi, Ibu Laila, Ibu Zawiyah, ada manfaat ke kita tahu siapa mak Iblis, siapa pak Iblis? Ada manfaat ke? Tak ada manfaat tu Iblis ni mampu. Boleh? Tu dia macamnya pak Iblis apa? La ilaha illallah. Tak ada benda manfaat kepada amalan kita. Maka satu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita jangan bertanya benda-benda merapu. Ada orang tanya, "Ustaz, kesianlah Iblis ni Ustaz." Siapa pula kesian Iblis tu? Sebab Allah Taala kenapa Allah Taala tentukan kepada dia takdir yang celaka? La ilaha illallah. Tu kerja Allah Taala lah. Kita nak fikir apa-apa? Boleh? Kesian. Nanti dia makan apa? Iblis kesian dia orang Ustaz. La ilaha illallah. Dia fikir benda-benda yang merapu tadi. Boleh Nabi larang dia fikir benda tu. Boleh? Lah kali tak dia apa kerja? Anak terabai dan sebagainya. Boleh? Baik, sabda Nabi SAW, hanya sahaja telah celaka kaum sebelum kamu kerana banyaknya persoalan mereka dan pencanggahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka. Umar telah memberikan pengajaran kepada seorang yang bertanya semisal persoalan itu. Sentiasalah para salafus salih dan para imam menegah perbincangan berkenaan perkara tersebut. Imam Malik telah menghalau seorang lelaki yang bertanya kepadanya persoalan istiwa dan katanya pertanyaan tentangnya bid'ah dan aku lihat kamu ini lelaki yang jahat. Telah diriwayatkan juga dari Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tentang ketegasan mereka berkenaan perkara ini dalam riwayat yang banyak. Maka jika dikatakan demikian itu diperlukan bagi membangkang golongan menyimpang dan membatalkan dakwaan mereka, maka jawapannya golongan menyimpang terbahagi kepada dua, kufur dan ahli bid'ah. Adapun kufar, maka Al-Quran telah membatalkan dakwaan mereka dan menyatakan penyelewengan dan kesesatan mereka. Ialah hujah Allah ke atas makhluknya, maka ia tidak berhajat kepada selainnya. Adapun ahli bid'ah, maka sepatutnya tidak perlu dihikayatkan pendapat mereka dan tidak disebutkan hujah mereka melainkan ketika darurat. Maka ketika itu barulah boleh untuk menumpukan sanggahan bagi dakwaan mereka, sebagaimana Ali dan Ibn Abbas bertindak untuk menjawab kebatilan puak Khawarij tak kala dakwah mereka mula tersebar. Inilah juga faktor yang menyebabkan imam-imam mutakallimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Bakar bin Taib dan lainnya rahimahumullah terpaksa membincangkan perkara-perkara tersebut kerana terzahirnya puak-puak ahli bid'ah pada zaman mereka. Adapun zaman kita, maka Allah telah menyelamatkan kita dari bahawa mereka dari bahaya mereka kerana ketiadaan mereka, terutamanya di negeri kita Maghribi dan Andalus. Ini untuk duduk di Andalus, boleh? Maka tidak sepatutnya lah pada zaman kita ini bahawa ditumpukan kepada aliran mereka itu dan tidak perlu juga untuk dilintaskannya pada hati atau pendengaran kerana padanya itu mudarat, bukan manfaat. Ini kerana faedah yang sebelum ini wujud dalam menyanggah mereka tidak lagi wujud kepentingannya kerana mereka sudah tiada. Dalam masa yang sama mudarat pada melakukan perkara yang dilarang dan menyanggahi salafus salih dan gelapnya hati akan terhasil bagi sesiapa yang menyibukkan hati dengannya. Maka jika dikatakan sungguhnya telah terlintas pada hati ini berapa lintasan dan syaitan telah memasukkan was-wasnya dan kemusykilan ke dalam dada manusia, maka apakah yang sepatutnya dilakukan oleh mereka yang menghadapi situasi ini? Baik, Tuan Guru kata yang tadi kita sebut berkenaan dengan amaran, jangan kita duk kaji aliran-aliran puak yang sesat sangat. Boleh? Kaji sangat tentang Mu'tazilah, kaji sangat tentang Jabariyah dan sebagainya. Maka benda-benda tu kalau pada zaman ni dah tak ada, kita nak kaji buat apa? Boleh? Tu satu. Bahkan kalau kita kaji, kita duk bincang, kita duk lintaskan hati, perkara-perkara mereka yang biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita risau. Boleh menyebabkan hati kita hati kita gelap. Wa'yazubillah. Boleh? Maka kata Tok Guru, yang ni biar pada para ulama kita dah
Tak perlu. Kita ambil yang asas saja, kita baca Quran, faham apa yang dalam Quran itu, dan kita faham apa yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Tuan Guru menyatakan ubat bagi orang yang menghadapi penyakit waswas. Penyakit waswas ni apa dia? Dia bagi waswas berkenaan dengan isu akidah. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, saya ni kadang-kadang ada terlintah benda-benda yang saya tak mau Ustaz. Saya bukan fikir apa, tapi terlintah dalam hati. Macam mana saya nak hadapi benda tu? Boleh faham tak Ibu Ayah? Maka Tuan Guru kata, di sana Al-Quran sendiri telah menyatakan ubatnya itu dengan 4 perkara. Apa dia ubat dia? Yang pertama, kata Tuan Guru, mohon berlindung dengan Allah dari syaitan dan membatalkan lintasan itu. Firman Allah, wa inna yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika engkau dihasut oleh suatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sabda Nabi, barang siapa yang mendapati sesuatu pada hatinya, maka katakanlah aku beriman pada Allah. Dalam riwayat yang lain, maka pohonlah perlindungan dengan Allah dan sedarkanlah diri. Baik. Jadi kalau ada waswas ni, banyak mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ini insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan waswas tadi dalam diri kita. Boleh? Baik, yang kedua, apa yang kena buat ni penting, zikrullah. Banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni adalah kunci. Allah Taala menyucikan hati kita daripada benda-benda yang tak elok. Boleh? Dan akan hilang waswas, benda-benda mampu akan hilang. Akan hati kita rasa tenang, dia lain, ya. Firman Allah Taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Ketiga, bertafakur pada dalil-dalil mengingati bukti-bukti firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh suatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat pada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Boleh? Yang ketiga, kita banyak bertafakur pada apa yang kita dah mengaji. Itu maknanya, kita mengaji. Itu kita mengaji tak, betul tak? Kita mengaji, rupanya tengok alam semesta ini jelas-jelas Allah Ta'ala ni maha kaya, Allah Ta'ala maha sempurna. Mustahil lah apa yang cuba disuntik kepada kita ni daripada, kadang-kadang syaitan ni kadang-kadang dia kata, Allah Ta'ala ni zalim. Mustahil. Allah Ta'ala atok semua benda ni ada hikmah. Sebagaimana Allah Ta'ala atok alam ini dengan hikmah yang begitu besar. Ada nampak kita dah mengaji tu, kita dah boleh lawan bisikan-bisikan syaitan. Itu kena, satu saya sebut pada ibu ayah ni, kena ulang balik apa yang kita mengaji ni. Buat satu folder khusus, ulang. Ulang-ulang. Ya. Dalam dalam kereta ke, duduk saja ke, dia akan bantu kita insya-Allah. Boleh? Kita kena mengaji, ya, kena mengaji. Keempat, bertanya kepada orang ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah Taala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya apa? Ustaz, memang saya ilmu tak cukup lagi dah nak lawan. Baik tu macam mana? Tapi jumpa ulama-ulama. Boleh? Tanya Ustaz Omar, tanya ulama-ulama yang lain, Ustaz Azhar Idrus ke, boleh? Ulama-ulama kita banyak insya-Allah, ahli sunnah wal jamaah. Maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Maka selesailah apa yang telah kami niatkan dengan kelebihan dari Allah. Bersegala puji bagi Allah yang telah menghidayahkan kami bagi perkara ini, dan tidaklah kami mendapat hidayah jika tidak kerana hidayah darinya. Kami memohon kepada Allah yang Maha Agung, pemilik arasy yang agung, bahawa dituliskan bagi kami dari kitab itu ganjaran mereka yang menyeru kepada hak dan berkata dengan jujur, dan bahawa ditambahkan bagi kami iman dan keyakinan, dan menjadikan dalam hati kami ini serta makrifatnya itu cahaya yang terang. Kami akhiri dengan selawat ke atas orang yang telah menunjukkan kami kepada Allah dan mengajarkan kami jalan ibadah kepada Allah, iaitulah penghulu kami Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah balasi baginda sebaik-baik apa yang diberikan kepada seorang Nabi terhadap umatnya, dan matikanlah kami di atas ajarannya, hal keadaan kami berpegang teguh dengan sunnahnya, dengan kelebihan
dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai kita bacakan kitab ini, insya-Allah. Baik, sebelum saya ijazahkan kitab ini kepada antum, saya nak menjawab soalan Ibu Laila kita tadi. Ibu Laila kata, betul tak soalan Ibu Laila tanya, Ustaz, kenapa kita kata kita tak boleh bersandar pada amalan kita, kita hanya bersandar pada apa? So kita masuk syurga semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan amalan. Betul tak? Itu kan kata Ibu Laila. Dan sebenarnya betul. Kita kata memang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Takkan ada seorang pun yang akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya. Takkan ada seorang amalannya. Boleh? Lepas tu para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasulullah, maka kata Nabi SAW, wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatih. Aku pun takkan masuk syurga, melainkan kalau Allah Ta'ala limpahkan aku dengan rahmatnya. Itu dia panggil jelas-jelas disebutkan oleh hadis yang sahih. Ustaz, patut apa tujuan kita beramal? Apa tujuan kita kalau kita ni bukan dengan amalan dapat masuk ke dalam syurga? Saya nak kata kepada ibu ayah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita nikmat banyak tak? Ibu ayah, nikmat banyak tak? Banyak sungguh. Kalau setiap daripada satu anggota sahaja, nikmat itu tak boleh dibilang. Mata satu ni, Allah Ta'ala bagi mata center elok, taklah juling, tu nikmat dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mata kita cantik, tu nikmat dah, tak buruk. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi mata kita ini jelas memandang sesuatu, tu elok dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi upaya untuk buat kerja-kerja, itu nikmat dah. Satu saja. Daripada anggota ni, daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu banyak. Dan kita sepatutnya, ni kalau nak ikut logik, sepatutnya kita kena bayar balik, syukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Saya nak tanya kepada ibu ayah, kalaulah ibu ayah kata saya ni nak masuk syurga dengan amalan saya, maknanya saya ni saya kata saya mampu untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan amalan saya. Saya nak tanya, amalan yang kita buat ni berapa banyak sangat? Padan ke dengan amalan yang kita buat ni kita telah membalas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita? Padan ke? Banyak mana amalan yang kita buat? Nescaya tak ada pun daripada amalan yang kita lakukan dapat membayar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala betul-betul, kalau kita nak katalah adil, ni kata kalau betul-betul Allah Ta'ala nak menghukum kita dengan hukum yang adil, Allah Ta'ala akan letakkan amalan kita di sebelah timbangan dan nikmat dia di sebelah timbangan lagi. Boleh? Adakah dengan amalan kita tu kita kata cukup untuk membalas dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia bagi kepada kita setiap hari? Boleh? Kalau Allah Ta'ala buat macam tu, semua orang masuk neraka. Semua orang masuk neraka. Takkan boleh sama sekali dengan amalan kita yang tak seberapa ni untuk apa? Untuk membalas nikmat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana Ustaz kita buat amalan ni? Apa sebenarnya? Amalan ni kita tidak ada apa-apa langsung, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita untuk kita hambakan diri kepada dia, dan kita ni betul-betul menyembah dan menganggap dia sebagai Tuhan. Itu je dia panggil apa? Tugas kita dalam kita melakukan amalan. Bukan saya kata saya layak dapat syurga, bukan saya kata saya layak untuk Allah Ta'ala tak masukkan saya dalam api neraka, saya layak itu ini tak layak apa langsung. Apa nikmat Allah Ta'ala bagi sebenarnya kita sembahyang itu semata-mata pemberian Allah Ta'ala. Betul tak? Kita punya tenaga Allah Ta'ala bagi. Kita punya rukuk, sujud, kalau Allah Ta'ala tak kehendaki, tak mampu kita sujud. Kalau tak kerana Allah Ta'ala bantu kita untuk kita hadir majlis pada malam ni, tak mampu untuk kita nak dengar. Boleh? Jadi sepatutnya kesemua daripada apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kita kena sedar diri. Kita tak ada apa-apa. Kita sekadar hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala hina dina. Kita harap
kasih daripada Allah Ta'ala, kita harap belah kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan di kalangan kita ni, di kalangan orang-orang yang diterima di sisi dia, dan bersama dengan sebaik-baik hamba dia itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu dikatakan Tambah sikit Ustaz. Ya. Imam Ghazali sebut apa, kullu amalin bainal khauf wal raja. Setiap amalan tu di antara takut tak diterima dengan raja, harap diterima Allah SWT. Ya, kita harap Allah Taala terima lah. Ya. Jadi insya-Allah kita baca sanad kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada tuan pengarang radhiyallahu taala anhu. Ibu ayah buka ni. Dia jumpa tak? Sanad. Muka surat awal tu. Dia dekat muka surat berapa? Dia awal-awal lepas daripada isi kandungan, lepas daripada bismillah. Boleh? Jadi kita baca. Saya riwayatkan kitab ini daripada guru saya Maulana Syekh Ali Jumaah radhiyallahu anhu dengan sanad am. Daripada tuan guru Syekh Ali Jumaah meriwayatkan daripada Syekh Yasin Fadani. Syekh Yasin Fadani meriwayatkan daripada Muhaddis Syam Badruddin Hasani. Kemudian meriwayatkan daripada Burhan As-Saqqa, kemudian kepada Allamah Wali Tuwailid bin Salim Al-Fashni, kemudian daripada Syihab Al-Malawi, kemudian daripada Syekh Abdullah bin Salim Al-Bisri, kemudian Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Arudani, kemudian daripada Syekh Abu Osman Sa'id bin Ibrahim Al-Jazairi, kemudian daripada Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Jalil At-Tanisi, kemudian daripada cucu pengarang itu Ibnu Marzuq, kemudian daripada anak pengarang Abi Muhammad Abdullah bin Juzai, dan daripada Imam Ibn Juzai Al-Gharnati radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sampailah kepada tuan pengarang radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang bersambung. Jadi saya ijazahkan dengan sanad yang saya dapat daripada guru saya ini kepada kesemua ibu ayah yang hadir. Tak kira lah hadir secara penuh ke ataupun tak penuh ke, semua dapat sanad insya-Allah. Dan saya nasihatkan pakat supaya berdoakan kepada kami, saya dan juga Ustaz Amar, dan kepada Ustaz Omar, dan kepada orang-orang daripada Asatizah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan kita dan beri taufik kepada kita untuk menjalani jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga dengan para ulama yang muktabar. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kesempatan. Ibu ayah sebut kami terima, ataupun dalam bahasa Arabnya qabil tu. Sebut qabil. Qabilnal ijazah. Kami terima ijazah tersebut. Allah, kadar tu saja pada malam ini kita terima, kita buat. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita kesempatan yang lain. Kita diberikan kesihatan dan kemudahan. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan dengan berbagai-bagai jenis kenikmatan, dan kita insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita pada bulan Ramadan ini Lailatul Qadar, dan seterusnya Allah Ta'ala angkatkan berbagai-bagai bala dan ujian kepada umat Islam, dan mengelakkan kita daripada penyakit COVID dan sebagainya, dan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan dengan kematian yang baik, dan kemudian kita bersama dengan Rasulullah SAW di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja saya boleh sampaikan kepada ibu ayah semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih pada Fadil Ustaz Omar. Terima kasih kepada komitmen ibu ayah semuanya. Ibu Norisa, Ibu Nordia, Ibu Zakia, Ibu Laila, Ibu Zai, Ibu Ummi Akasha, ya. Kemudian pada Tuan Azrul, kepada Tuan Arham, Tuan Zawiyah, dan ramai lagi lah yang tak saya sebutkan di sini. Ramai yang mengikuti pengajian kita. Allah Ta'ala lah yang dapat membalas. Tak ada ibu-ibu ni, saya pun tak semangat lah nak mengajar. Tak ada apa lah. Boleh? Rasa lemah semangat lah. Kan? Ada ibu-ibu ayah ni yang committed, yang semangat ni lah yang bagi kami, saya, Ustaz Omar, untuk kita teruskan mengajar, teruskan kongsi. Patut, dan terima kasih jugalah kepada ibu ayah yang menderma, bantu. Ustaz Omar bantu saya, bantu Ustaz Amar, kesemuanya dalam kita mengajar.
kalau tak bantu ibu ayah tak bantu ni, pening juga kami ni sekali. Kami nak kena pergi buat Grab pula. Tak ada nak mengajak pula kan. Boleh? Kena saya dengan Ustaz Amar buat Grab ke jalan. Ustaz Azim pun kami buat Grab. Dah ni tak bantu ubah kan. Buat dalam kali tak ada mengajak. Jadi kesemua ni Allah Ta'ala balaslah pada ibu ayah atas kesudian membantu kesemua daripada kalangan kami. Moga Allah Ta'ala balas. Saya halalkan ilmu, ibu halalkan pemberian apa-apa saja kepada kami daripada hadiah-hadiah. Moga Allah Ta'ala angkat kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta izin, minta maaf pada Ustaz Azim. Kacau. Tak apa. Khair insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru kita semua, Al-Fadhil Ustaz Faiz Fatih Al-Azhari. Qabilna al-ijazah, kita terima ijazah daripada beliau. Semoga keberkatan kita duduk dalam mata rantai sanad kitab karangan Nurul Mubin, karangan Imam Ibn Juzai Al-Kalbi, Imam Ibn Juzai Al-Qarnati Al-Syahid, seorang ulama yang mati syahid mempertahankan negara beliau. Moga-moga keberkatan dalam sana itu sampai mengalir kepada kita tuan-tuan, dan dengan keberkatan guru kita Ustaz Faiz Fatih, keberkatan para masyayikh yang berada dalam silsilah sanad. Sebenarnya sanad ni tuan-tuan dia nak cerita panjang, Ustaz Faiz lebih aula daripada saya untuk cerita berkenaan dengan sanad, tetapi paling tidak tuan-tuan, apa yang kita harapkan daripada kita terima sanad daripada Ustaz Faiz ni dan juga para masyayikh kita yang lain ialah apa, mengalirnya keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan daripada pengarang sampailah kepada kita, yang mana pengarang mendapatkan keberkatan tersebut daripada guru-guru beliau yang bersambung silsilah keilmuan tersebut sampai kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu kata para ulama, kata apa, apabila bergeraknya satu mata rantai, maka mata rantai yang lain akan bergerak juga. Jadi kita yang berada dalam rantaian tersebut, bila kerohanian orang-orang yang berada dalam sanad ini bergerak, maka kerohanian kita akan bergerak juga. Dan sebab itu kadang-kadang kita mungkin tak tahu, tiba-tiba kita rasa ada semangat nak buat ibadah lebih. Maka sebab ini kadang-kadang, sebab apa tuan-tuan, ialah keberkatan yang ada ketika mana kita duduk di dalam silsilah sanad yang diijazahkan kepada kita tu. Jadi sebab tu kita beruntung dan kita berterima kasih sangat kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Faiz Fatih Al-Azhari, hafizahullah ta'ala. Doakan beliau puan-puan, dan juga Ustaz Omar kita juga doakan. Dan Ustaz Faiz Fatih kita ni ada akademi puan-puan. Jadi tolong support beliau, begitu juga dengan Ustaz Omar kita. Jadi tak mungkin tempat majlis ilmu. Saya mengaji dengan Ustaz Faiz Fatih, saya banyak kali sebut kan, saya mengaji di mana, di akademi yang Ustaz Faiz Fatih buat lah, akademi pengajian turas, APT kan, Akademi Pengajian Turas Al-Mustanir. Jadi di situ kita pengajian-pengajian itu ialah untuk membentuk ulama puan-puan, untuk membentuk ulama. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terputus ke? Dengar ke ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi. Okey. Jadinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak cerita apa tu? Keberkatan tu lah. Jadi tolong kita tolong sama-sama guru-guru kita, dan saya pun mengaji juga dekat tempat Ustaz Faiz Fatih tu sendiri. Tempat beliau tu ialah tempat untuk membentuk ulama lah. Jadi kalau tak ada orang bantu seperti mana ulama-ulama kita terdahulu,
maka sangat rugi tuan-tuan, sangat rugi. Sebab apa? Ulama zaman dulu macam Imam Malik radhiyallahu taala anhu dan juga ulama-ulama yang lain, mereka ni ada patron. Patron ni apa? Orang yang support mereka dari belakang. Menyebabkan para ulama ni dia boleh fokus mengajar. Boleh fokus mengajar, boleh fokus mendidik umat, boleh fokus membentuk jil kan, generasi-generasi para ulama yang seterusnya. Tetapi kalau kita tak bantu mereka, maka mereka akan sibuk. Macam Ustaz Faiz kita lah, sibuk, terpaksa keluar kuliah maghrib, terpaksa keluar kuliah isyak lagi, kuliah subuh lagi, kuliah duha, kuliah zuhur. Sebab apa? Sebab nak cari duit untuk untuk support pusat pengajian untuk membentuk ulama ni. Jadi kalau kita tak bantu beliau, maka siapa lagi yang nak bantu tuan-tuan? Jadi itu sedikit lah apa yang saya nak sebut. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza atas khidmat yang telah guru-guru kita berikan, Ustaz Omar kita, Ustaz Faiz Fatih kita, dan semoga Allah Ta'ala berkati mereka semua insyaAllah. Jadi tak buang masa, kita terus masuk dalam kitab kita ni tuan-tuan. Tak panjang pun dan habis dah. InsyaAllah kita mungkin habis awal sikit lah hari ni. Kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala faslun yabtulu as-sawmu biriddatin wa haydin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahzatan wa ighma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari. Baik, jadi dia kata ini satu fasal sebenarnya antara fasal yang paling panjang dibahaskan di dalam bab puasa. Okey, iaitulah apa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara yang membatalkan puasa ni ada berapa? Sebenarnya banyak. Ada 9 atau 10. Tetapi di sini disebutkan sedikit saja. Yang lain tu kita tahulah secara mudah sebab di awal tu dia dah bagi tahu dan sebagainya. Tapi yang ni dia tambahan lah. Tambahan. Baik, apa dia? Pertama dia kata ya betulus saum, batallah puasa seseorang itu biriddatin. Pertama dengan murtad. Okey, murtad. Siapa yang murtad maka batal puasa dia. Yang kedua wa haidin wa nifasin, siapa yang keluar haid, siapa yang keluar nifas maka batal juga dia punya puasa. Okey, walaupun keluar itu lagi sedikit waktunya nak buka puasa. Contoh dia keluar haid ketika pukul, katalah maghrib sekarang pukul berapa? 7.20 kan? 7.20. 7.19 tu keluar darah. Kan? 7.19 tu keluar darah, maka kita kata puasa dia batal. Dia kena qada balik puasa dia sehari penuh tu lah. Dia kena qada balik. Begitu juga dengan nifas, sama juga sebab kias pada masalah haid ataupun wiladatin, ataupun sebab bersalin. Maka bersalin menyebabkan dia wajib juga qada. Tapi biasanya dah nak waktu-waktu nak bersalin tu jaranglah orang puasa lagi kan. Sebab tak larat, tak mampu dan sebagainya. Tapi katalah ketika tu dia puasa, tengok-tengok dia bersalin sebelum maghrib. Sebelum maghrib dah bersalin dah. Maka ketika itu puasa hari itu tidak, puasa hari itu batal. Maka dia kena qada balik nanti. Selesai. Wa jununin, dan gila walau lahzatan. Dia gila kan. Gila batal terus walaupun seketika. Walaupun sekejap, walau lahzah, walaupun satu saat, satu detik. Okey, walau lahzatan, walaupun seketika. Contoh macam ni, contoh katalah dia ada penyakit ke, atau contoh saya selalu buat contoh macam ni, contoh dia tengok Maharaja Lawak. Dia tengok lawak kan, lawak Maharaja Lawak ke, Raja Lawak ke, Gegar Vaganza ke, dia gelak, gila, gila. Gila, tapi sekejap je, seminit je gila. Lepas tu sedar balik kan, contohnya. Maka ketika itu batal puasa dia walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Okay, itu bagi gila. Tapi bagi irma ni apa? Pengsan. Wasukrin, mabuk. Ta'adda bihi, yang mana mabuk ni dia mabuk sengaja. Dia yang buat bagi dia mabuk. In amma jami'an nahar, barulah batal. Jika berpanjangan sepanjang siang itu, dia tak ada satu waktu pun yang dia sedar daripada pengsan ataupun daripada mabuk, maka batal dia punya puasa. Dia kena qada balik. Tapi kalau ada sebahagian daripada siang tu, tak kiralah awal, tengah atau akhir, dia sedar, maka ketika itu puasa dia masih sah. Contohlah kata dia sahur minum arak, jadi dia mabuk. Pagi tu dia mabuk sampai tengah hari, petang tu dia sedar. Maka ketika itu dia
dia tak batal lah puasa dia masih sah. Okey. Contoh. Okey, selesai. Jadi itu masalah perkara yang membatalkan puasa. Okey, tengok dekat nota kaki nombor 2. Nota kaki nombor 2 muka surat 190 tu tuan-tuan. Dia kata apa? Berikut adalah perkara yang membatalkan puasa selain daripada 7 perkara di atas. Sebenarnya ada banyak lagi. So dia tambah. Apa dia? Apa sahaja yang masuk ke dalam kawasan yang tidak zahir bagi anggota yang berongga. Okey, maka kawasan yang tidak zahir tersebut adalah lubang kemaluan depan dan belakang, kawasan selepas makhraj huruf ha yang berada di tekak, otak, perut, bahagian lubang telinga yang tidak dapat dilihat dan bahagian yang berada selepas pangkal hidung. Okey. So maksudnya masuk ke dalam rongga. So rongga ni sebenarnya ada 5. Okey. Hidung, telinga, mulut, kemaluan depan, kemaluan belakang. Okay. Otak ni macam mana? Otak ni boleh jadi juga kalaulah ditembus. Okay, kalau ada kena something tembus masuk dalam otak, dikira batal juga. Tapi kalau ada tembus masuk otak, biasanya qalu inna lillah lah kan. Tapi kalau hidup lagi, maka batal lah puasa. Okay, selesai. Itu yang pertama. Masuknya sesuatu ain ke dalam rongga yang terbuka. Manfaz maftuh. Okay. Okay. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tak sengaja, tak batal. Maksudnya contoh macam mana? Orang muntah sebab dia mengandung. Kan, mabuk sebab mengandung. Tu tak batal. Tapi kalau dia mabuk, dia muntah sebab apa? Naik roller coaster tengah puasa. Yang tu batal. Sebab tak ada kewajipan untuk naik roller coaster ketika tengah puasa. Okay. Tak puasa pun tak wajib lah naik roller coaster. Jadi dia pergi naik roller coaster. Jadi dia ni dikira sengaja muntah. Walaupun perbuatan muntah tu dia tak sengaja lah. Tapi perbuatan dia memilih untuk menyebabkan dia muntah tu kan sengaja. Jadi itu kena qada juga. Itu kira batal juga. Yang ketiga, lelaki yang bersetubuh dengan sengaja apabila dia telah membenamkan seluruh kepala zakarnya ke dalam kemaluan hadapan atau belakang. Okey, batal. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Maksud dengan sengaja ni ialah mengeluarkan air mani dengan sentuhan. Kalau dia keluar air mani tanpa sentuhan, maksudnya apa? Berangan, mimpi, dengan pandangan, yang tu tak batal. Dan maksudnya contoh, wa'iyazbillah, jangan buatlah. Contoh ada orang dia tengok video lucah pada siang hari Ramadan. Dia tengok je, dia tak buat apa-apa pun, dia tengok je, tapi disebabkan tengok tu keluar air mani. Okay. Ataupun tak apalah, okay, ni orang soleh, tak tengok, bukan tengok ni kan, bukan tengok video lucah, dia tengok pokok kan, dia tengok pokok pun keluar air mani juga, teruk sangat lah tu kan contohnya. Jadi keluar air mani macam tu tak batal. Okay, yang batal apa? Dengan sentuhan, maksudnya apa? Istimna, beronani ataupun dia sentuh isteri tanpa berlapik kan, tu semua batal, menyebabkan keluar air mani, yang tu batal. Okay. Itu sedikit tentang perkara yang membatalkan puasa. Now sekarang kita masuk kepada fasal yang seterusnya. Dia kata apa? Iftaru fi Ramadan arba'u anwa'. Okay. Berbuka pada bulan Ramadan ada 4 jenis. Okay. Berbuka pada siang hari Ramadan ni ada 4 jenis. Pertama, wajib. Wajib ni macam mana? Kama fil haidhi wan nufasa. Seperti orang yang berhaid dan nifas. Orang yang haid dan nifas ni dia wajib berbuka. Maksud wajib berbuka ni, adakah dia wajib makan? Tak. Tetapi maksudnya ialah dia tak boleh tidak makan, dia tak boleh tahan diri dia daripada makan dan minum dengan niat puasa. Tu maksud dia. Tapi kalaulah dia keluar haid tapi dia malas nak makan, dia diet. Dia malas nak masak. Dia kata alang-alang semua orang pun puasa, semua orang tak makan, aku pun malas nak makan. Malas nak masak apa semua. Okay. Yang tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi jarang lah saya jumpa perempuan macam ni kan. Wallahualam lah ada tak. Biasanya ada peluang tu, nasi goreng tu sekarang masak. Maggi pun okey je kan. Okay. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wanufasa. Wajaizun, harus. Bagi siapa? Harus berbuka. Tadi wajib. Kemudian harus berbuka bagi musafiri wal marid. Orang yang musafir dan orang yang sakit. Okay. Orang yang musafir dan orang yang sakit, dia ni harus berbuka.
Dia tak wajib buka tapi harus. Maksudnya dia boleh berbuka. Kalau dia berbuka tidak berdosa. Tapi still kena qada sama. Okey. Wala kama fi majnun. Wala ni maksudnya apa? Tidak wajib dan juga tidak harus. Iaitulah bagi orang gila. Orang gila tak wajib. Yelah dia nak berbuka. Kenapa wajib pula? Dia harus pun tak juga. Maksudnya dia ni tak ada hukum. Sebenarnya tak payah sebut pun. Dia tak haram pun tak juga. Dia tak payah sebut. Sebab dia bukan mukallaf kan. Kan kita dah sebut orang yang wajib berpuasa ni mukallaf. Orang gila tak termasuk orang mukallaf. Jadi dari awal lagi dia tak termasuk dalam perbahasan bab puasa ni. Cuma disebutlah oleh musannif. Tak apalah kita sebutlah. Wa muharramun, tapi musannif ambil daripada Imam Syarqawi kalau tak salah saya. Ataupun dalam tahrir. Wa muharramun kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Haram berbuka. Okey. Pertama wajib buka. Yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad harus. Yang ketiga harus tak, wajib pun tak. Yang keempat ni haram. Maksudnya dia tak boleh berbuka. Bagi siapa? Kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Dia tak boleh berbuka ni bagi orang yang dia ni mentakhirkan, melewatkan qada' Ramadan beserta dengan dia tu mampu. Tamakun ni maksudnya mampu untuk berpuasa hatta sehingga sempit waktu anhu daripada qada' tu. Maksudnya macam ni. Okey, kata perempuan ada puasa yang tak qada' lagi tahun lepas. Okey, katalah berapa? 5 hari. Okey, 5 hari. Maka perempuan ada masa selama 11 bulan untuk qada' tapi tak qada'. Tiba-tiba dah masuk bulan Syaban, tinggal 5 hari bulan Syaban. Dah nak masuk bulan Ramadan. Ketika 5 hari terakhir bulan Syaban tu haram untuk kita berbuka. Maksudnya apa? Kita wajib puasa time tu. Sebab apa? Mengqada' puasa tu wajib. Sebelum datang Ramadan yang seterusnya. Kalau mampu, sekarang ni kita mampu tapi kita tak qada'. Maka 5 hari yang terakhir dari bulan Syaban tu haram. Tu dipanggil haram berbuka tu. Maksudnya haram kita tak ni lah. Kita tak puasa time tu. Kita kena puasa juga. Tu maksud dia. Boleh? Okay, selesai. Wa aqsamul iftar arba'atun aidan. Okey. Dia kata tadi dia cerita pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pasal berbuka. Yang ni dia nak cerita pembahagian berbuka. Pembahagian berbuka tu ada 4 bahagian. Maksudnya apa? Kalau berbuka tadi siapa dari sudut hukum kan, iftar Ramadan arba'at anwa'. Nau' dia tu jenis-jenis dia. Ada nau' ni kita panggil apa? Bukan jenis. Jenis bolehlah jenis. Okey. Kalau aqsam ni pembahagian. Maksudnya jenis ni iaitu ada yang jenis wajib, ada yang jenis haram, ada jenis makruh, ada jenis harus kan. Yang aqsam ni maksudnya apa? Kalau berbuka dia kena qada' sahaja ke, atau dia kena qada' dan fidyah, ataupun dia kena fidyah sahaja ke, atau dua-dua tak payah. Itu dia nak bagi. Sebab tu dia kata ada 4 juga. Pertama, ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Jadi pembahagian berbuka yang pertama ialah kalau dia berbuka lazim pada dia qada' dan dia kena fidyah. Siapa yang kena macam ni? 2 orang. Huwa ifnan, 2 orang. Pertama, iftaru li khaufin ala ghairih. Pertama, orang yang berbuka disebabkan dia takut, semata-mata takut untuk orang lain. Contoh seorang mak, dia takut susu dia tak cukup untuk anak dia, menyebabkan anak dia lapar nanti. Maka dia berbuka. Jadi ketika itu dia wajib qada' dan bayar fidyah. Tapi kalau dia takut anak dan diri dia sekali, yang tu tak payah. Ini semata-mata takut orang lain. Ataupun contoh yang biasa dibagi dalam kitab, ada orang nampak ada orang lemas, dia pergi selamatkan. Dengan sebab dia pergi selamatkan orang yang lemas tu, air kan masuk dalam rongga dia, masuk dalam telinga dia, mungkin dia tertelan air tu. Jadi wuduk dia, puasa dia tetap batal. Tetapi dia kena qada' satu hal. Tetapi dia kena juga fidyah. Sebab apa? Dia masuk kategori yang pertama ni, iaitu li khaufin ala ghairih. Dia takut untuk orang lain, bukan takut untuk diri sendiri. Kalau mak itu yang sedang mengandung tu dia berbuka sebab apa? Dia takut diri dia sakit ke dan sebagainya. Ketika itu dia boleh berbuka dan dia tak perlu kepada fidyah pun. Okey. Athani iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadanu akhar. Yang kedua ialah orang yang berbuka
dan dia melewatkan dia punya qada yang ma'a imkanihi beserta dia sebenarnya mampu untuk mengqada puasa tu, tapi dia tak qada sehingga hatta ya'ti Ramadan akhar, sehingga datang Ramadan yang seterusnya. Maka ketika ini dia wajib untuk qada satu. Dia bukan tak payah qada, dia wajib lagi qada, tetapi dia wajib juga tambah dengan qada itu ialah bayar fidyah. Okey, kena tambah bayar fidyah lah dengan berapa hari yang dia tinggalkan. Okey. Kemudian, itu yang pertama, iaitu orang yang lazim qada dan fidyah. Yang kedua, wa thaniha ma yalzamu fihi qada dunal fidyah. Yang mana dia ni hanya wajib qada saja, dia tak bayar fidyah apa-apa. Siapa dia? Wa huwa yakthuru kamurman alai. Ni yang ini ramai. Yang ni ramai lah, masuk kategori ni yang berbuka sengaja, yang tak niat, semualah termasuk seperti apa, yang ni orang yang pingsan, murman alaihi ni orang yang pingsan. Okey, so yang ni semua kena qada saja, dia tak ada fidyah. Okey. Wa thalithuha, yang ketiga, ma yalzamu fihi fidyatu dunal qada. Yang ni dia kata yang ni wajib fidyah saja, dia tak payah qada. Siapa dia? Wa huwa syaikhun kabir. Ni orang tua. Syekh dah syekh kan, orang tua. Kabir, tua sangatlah. Yang mana dia kan kita sebut di awal tu, dia tak mampu nak puasa. Bukan sakit, dia tak mampu sebab fizikal dia. Maka dari awal dia memang tak payah puasa, dia hanya bayar fidyah sahaja. Setiap hari dalam sebulan Ramadan tu dia hanya bayar fidyah. Okey, selesai. Wa rabi'uha, dan yang keempat, la wala wa huwa majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. Ini dia tak payah qada pun tak payah, fidyah pun tak payah. Siapa dia? Orang gila. Orang gila memang dia kan tak puasa. Tetapi ketidakpuasaan dia tu memang tak payah sebab dia dari awal pun bukan kena puasa pun. Sama macam budak-budak kan. Budak-budak kan bukan mukallaf. Jadi budak-budak dia tak payah qada, dia pun tak payah fidyah kan. Anak kita umur 2 tahun kena fidyah? Tak payah kan, sebab dia pun memang tak payah puasa. Terjemahan surat 92. Okey. Alright, selesai. Okey. Saya rasa fasal yang terakhir. Ya betul, fasal yang terakhir. Okey. Kata pengarang rahimahullah, alladhi faslun. Okey, ini fasal yang terakhir. Dia kata apa? Alladhi la yufattiru mimma yasilu ila al-jawf sab'atu afrad. Okey. Kan kita sebut tadi, dalam nota kaki kita tu kita kata apa? Kalau masuk sesuatu dalam rongga, batal puasa. Tetapi ada 7 perkara yang kalau masuk dalam jawf, dalam rongga kita ni, tidak batal puasa. Jadi dia kata alladzi la yufattiru mimma yasilu ila al-jawf sab'atu afrad. Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa meskipun ia termasuk daripada sesuatu yang sampai ke dalam rongga badan, ada 7 perkara. Apa dia? Yang pertama, ma yasilu ila al-jawfi binisyan. Apa yang masuk ke dalam kita punya rongga dengan sebab lupa. Kita makan terlupa kan, kan tak batal. Au jahlin, ataupun kita jahil. Au ikrahin, ataupun kita dipaksa. Itu semua tidak batal. Wa bijarayani riqin mimma baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Okey. Dan dengan sebab apa? Mengalirnya, yang keempat ni dia kata apa? Dengan sebab mengalir, panjang dia punya tu. Perkara yang keempat adalah sesuatu yang masuk ke dalam rongga disebabkan laluan air liur yang bercampur dengan sesuatu yang ada di antara gigi-gigi orang yang berpuasa dalam keadaan orang tersebut tidak mampu untuk menyemburnya keluar. Okay. Jadi air liur dalam keadaan ini tidak membatalkan puasa sekalipun telah ditelan oleh orang tersebut kerana keunzurannya yang tidak mampu meluahkannya dan bukan disebabkan kecuaiannya. Jadi dia ialah kadang-kadang kan lepas kita makan, kita dah gosok gigi, tapi kadang-kadang ada makanan yang masih lagi melekat. Jadi bila kita telan air liur tu, makanan tu termasuk sekali. Maka itu uzur, dimaafkan. Wa ma wasala ila jawfi wa kana ghubarat tariq. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalatid daqiq. Dua ni tak batal. Apa dia? Masuknya debu jalan. Ni untuk orang yang naik motor lah. Orang naik motor, apa sahaja yang sampai ke dalam rongga dan kadang benda tersebut adalah debu jalan. Sama ada dia sengaja buka mulut ke, tak sengaja buka mulut ke, dia terbuka mulut ke, dia tak kira. Masuk debu jalan tu dimaafkan.
begitu juga apa yang masuk di dalam badan daripada ayakan tepung, debu tepung, kita panggil apa? Sebut-sebut tepung tu kan. Yang bila kita tepuk tu kan ada debu yang naik tu kan, bukan debu, ayakan tepung tu lah. Kita panggil apa? Yang ni dia panggil gharbalah tu daqiq. Okey, daqiq tu tepung. Gharbalah tu yang bila kita tepuk tepung tu kan ada yang naik tu kan. Kalau naik tu masuk dalam rongga kita tak batal. Au zubaban ta'iran au nahwuhu wallahu a'lamu bissawab. Ataupun zubab, lalat yang terbang atau selain daripadanya yang masuk ke dalam kita punya rongga. Kita terbuka mulut, kita menguap kan, tu lalat tu masuk, dia masuk sendiri, maka itu tidak membatalkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Nas'alullahal karim, kita baca dia punya penutup. Nas'alullahal karim bijahi nabihil wasim, kami memohon kepada Allah yang maha mulia, bijahi nabihil wasim, dengan kedudukan, kami bertawassul dengan kedudukan nabinya yang cantik rupa parasnya, an yukhrijani minad dunya musliman, supaya dia mengeluarkan daku pengarang dan juga kita semualah yang baca kitab dia ni daripada dunia dalam keadaan kita ni muslim, wa walidayya, dan juga ibu bapaku, wa ahibbai, dan orang-orang yang mencintaiku, para kekasihku, wa man ilayyan tama, dan sesiapa saja yang mempunyai hubungan denganku. Jadi kita ni ada hubungan dengan Syekh lah. InsyaAllah, sebab apa? Silsilah sanad kita bersembung dengan Syekh. Kita baca kitab Syekh. Jadi kita pun berharap moga-moga kita termasuk dalam doa Syekh ni. Wa an yaghfirali, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni daku, walahum, dan kamu semua, muqhimatin wala mama, dan aku berharap Allah mengampunkan buatku dan buat mereka semua akan bencana berupa dosa-dosa besar yang menolak dari para pelakunya ke dalam api neraka, dan juga aku berharap agar Allah mengampunkan buat kami akan dosa-dosa kecil yang kami lakukan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulillah ila kafati khalqi Rasulil Malahim Al-Habibillah Al-Fatihil Khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita tamat tuan-tuan pembacaan kitab kita ni. Kita hadiahkan Fatihah pertama. Sebelum tu kita ijazahkan dulu kitab ni. Boleh tengok muka surat depan tu. Muka surat XXIX tu. Sanad kitab Safinah ni. Okey, sanad kitab Safinah ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Syekh Muhammad Nazrul. Jadi alhamdulillah, tadi saya sempat mesej Ustaz Nazrul. Saya tak pernah belajar kitab ni dengan Ustaz Nazrul. Saya ada dengar rakaman syarahan beliau sedikit, tapi secara khusus saya tak pernah belajar. Tapi saya minta ijazah daripada beliau. Maksudnya ijazah inilah ijazah periwayatan. Jadi Syekh Nazrul ijazahkan saya tadi, alhamdulillah. Maka dengan itu sambunglah silsilah sanad kita dengan Ustaz Nazrul ni, insya-Allah. Jadi saya meriwayatkan kitab ni daripada Ustaz Nazrul Nasir, Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari Al-Qaddahi. Qala Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari Al-Qaddahi, qara'tu kitab Safinatin Najah fi ma yajibu 'ala al-'abdi li maulah min awwalihi ila akhirih 'ama 2013 miladiyan bi Madinati Jeddah bi Saudiyyah ala Allama Al-Muammar Al-Habib Shihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Harun Ba'alawi. Jadi Ustaz Nazrul membaca dari awal sampai akhir kitab ni daripada Habib Shihabuddin Baharun bin Harun Ba'alawi di Jeddah pada tahun 2013. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Annahu sami'a kitaba min haula syuyukh, dan Syekh Habib Shihabuddin ini mendengar daripada beberapa orang masyayikh. Antaranya syuyukh min walidihi, daripada bapa dia sendiri, iaitu Arif Billah Habib Muhammad bin Harun Ba'alawi, wa min Syekh Qadi Mubarak bin Umar bin Mubarak Bahuraish, wa min Syekh Mahfuz Salim bin Osman, wa min Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan dia dengar daripada beberapa orang. Pertama daripada ayah dia sendiri, iaitu Habib Muhammad. Yang kedua Syekh Qadi Mubarak bin Umar Mubarak Bahuraish. Kemudian daripada Syekh Mahfuz bin Salim Ba Usman. Kemudian daripada Imam Abdullah Syekhul Islam Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri, iaitulah Syekh yang kedua bagi Ribat Tarim, ayah kepada Habib Salim Asy-Syatiri. Masya-Allah, ini ulama besarlah. Dia Syekhul Islam.
zaman dia di Tarim. Jadi pengarang Syekh Habib Syihabuddin ni, dia sempat jumpa, masa tua kan, dia panggil Muammar. Muammar ni maksudnya umur dia panjang. Okey, umur dia panjang. Orang tua, panjang umur dia. Kalau kita tengok riwayat hidup dia pun, tengok tarikh hidup dia tu, dia wafat umur dia 100 tahun lebih. 109 tahun. Jadi Muammar lah umur dia panjang. Jadi dia sempatlah jumpa dengan Habib Syatiri ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata wa huwa yarwi 'anil 'allamah Musnid Aidrus bin Umar bin Aidrus Al-Habsyi. Habib Abdullah Syatiri ni dia riwayatkan dari siapa? Daripada Musnid Yaman, iaitu Habib Aidrus bin Umar bin Aidrus Al-Habsyi, yang mana Habib Aidrus ini meriwayatkan daripada musannif, iaitulah Al-Faqih Al-Muallim Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Iza sahal ijazah, jika sahlah ijazah ini, fa antum mujazun, maka tuan-tuan semua saya ijazahkan. Fa in syi'tum, maka jika tuan-tuan ingin terima, faqul, maka katakanlah qabiltul ijazah, katakanlah qabiltu, saya terima ijazah ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya okey, ada. Jadi itu ialah sanad saya melalui Ustaz Nazrul, sebab ada dalam kitab. Tapi biasanya saya akan ijazahkan dengan sanad saya yang inilah. Sebab yang tadi sanad riwayat, maksudnya saya tak baca dengan Ustaz Nazrul. Yang ini ialah sanad yang saya pegang dan biasanya saya riwayatkan lah. Jadi saya baca, jadi saya ijazahkan sanad ini juga. So malam ni tuan-tuan dapat 2 sanad. Jadi saya baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya saya Al-Fakir Muhammad Hazim bin Hazna Asy-Syafi'i mempelajari kitab Safinatun Najah dari awal hingga akhir dengan membaca, mentashih, mendengar syarah dan ta'liq, serta menerima ijazah daripada Ustaz Al-Yasa' bin Burhan Al-Syafi'i. Beliau menerima dari ramai orang, tapi saya ambil sanad ini saja, iaitulah beliau membaca kitab ini dari awal hingga akhir daripada Tuan Guru Haji Abdul Rauf Nurin, yang mana beliau ambil daripada Tuan Guru Haji Yahya bin Maksaman Al-Qadahi, yang mana Tuan Guru Haji Maksaman ambil daripada Tuan Guru Haji Abdullah Tahir bin Ahmad bin Bayung. Okey, yang mana beliau ambil daripada Al-Alamah Muhammad Yusuf Al-Kanali, ni Tok Kenali. Jadi kenapa saya selalu ijazahkan dengan sanad ni lah. Kemudian daripada Al-Alamah Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, daripada Al-Muhaddis Ali bin Zahir Al-Watri Al-Hanafi Al-Madani, daripada Al-Musnid Sayyid Muhammad bin Salim As-Siri Baharun Al-Jamalulai Ba'alawi At-Tarimi, daripada pengarang kitab iaitulah Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Saya juga meriwayatkan tambahan, sebabkan kitab Safinah ni ada tambahan. Bab puasa tu bukan Syekh Salim yang tulis, bab puasa tu ialah Imam Syekh Nawawi Bantan. So sanad dia lain. Jadi saya ijazahkan juga kat tuan-tuan, iaitu saya terima daripada Ustaz Al-Yasa' bin Burhan, daripada Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, daripada Syekh Yasin Al-Fadani, daripada Al-Mu'ammar Jam'an An-Tanqirani Tangiran Dijawi Al-Jawi, daripada Al-Alamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang menghadiri pengajian kitab kita ni dari awal sehingga akhir, sama ada dari awal sehingga akhir, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang dengar separuh pun tak ada masalah, saya ijazahkan juga insya-Allah untuk riwayatkan kitab ni. Dan semoga Allah Ta'ala berkati kita semua, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongkan kita termasuk daripada orang-orang yang Allah Ta'ala terima amalannya, Allah Ta'ala redha, dan juga Allah Ta'ala masukkan kita bersama dengan para masyayikh yang ada dalam silsilah sanad ni, kita dapat berhimpun dengan mereka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Jadi itu saja daripada saya. Wallahu taala alam. Saya minta maaf segala salah silap kekurangan, terkurang terkasar bahasa, dan kurang-kurang yang saya culas dan sebagainya. Saya minta maaf dan saya minta halal, dan saya ucapkan terima kasih atas sumbangan yang tuan-tuan beri melalui Fadil Ustaz Maulana Umar kita, hafizahullah taala. Jadi saya minta halal atas sumbangan-sumbangan tersebut. Jazakumullah khairan jazak. Dan insyaAllah ilmu ni juga halal tuan-tuan, jangan risau. Ini memang tanggungjawab kami sebagai orang yang adalah sedikit daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kami. Jadi moga kita ni Allah Ta'ala himpunkan bersama dengan fi zumratil anbiya dan juga ahli ilmu insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi saya minta maaf salah silap kekurangan. Semoga Allah Ta'ala terima Ramadan kita, Allah Ta'ala terima puasa kita, qiyam kita, segala amalan kita, dan terima ni amalan kita mengaji ni, mujahadah kita mengaji sampai pukul 1 pagi. Moga Allah Ta'ala kira ni daripada amal-amal kebaikan kita insyaAllah. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum.